استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه واتباعه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله. Pertamanya kita tak lupa untuk terus bersyukur kepada Allah SWT di atas apapun nikmat Allah yang diberikan kepada kita sementara kita masih lagi berpeluang berada di atas muka bumi ini. Semoga insya-Allah dan kesyukuran kita itu akan melayakkan kita mendapat tambahan daripada Allah SWT. Dan juga pada Allah akan masih diberikan kekuatan untuk terus menghadirkan diri di majlis yang mulia ini, dan moga-moga insya-Allah kemuliaan majlis ini akan menyertai kehidupan kita sehinggalah kita kembali kepada Allah SWT. Muslimin muslimat sekalian, kita sambung perbincangan mengenai bagaimana Nabi SAW menanamkan keimanan yang sejati khususnya kepada sahabat baginda dan menyampaikannya kepada kita sekalian. Hari ini kita sentuh mengenai macam mana Nabi menyampaikan perincian intisari la ilaha illallah. Kata pengarang, Nabi Muhammad SAW secara langsung menyampaikan konsep la ilaha illallah kepada umat. Baginda tidak memusatkan pandangannya kepada persoalan-persoalan lain. Sebenarnya keimanan yang betul sangat mustahak bagi pergerakan Islam. Pengaruh dan martabat Islam yang didapati daripada jalan lain tidak begitu berguna kepada reformasi moral yang dipelopori oleh Islam. Orang bekerjasama dengan saudara selain daripada asas la ilaha illallah, yang tidak ada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya melainkan Allah, tidak dapat menolong saudara dalam bangunan dan membangun dan membina semula masyarakat mengikut garisan Islam. Dan menjayakan usaha yang sangat penting ini, orang yang benar-benar menyahut seruan la ilaha illallah akan sentiasa patuh kepada undang-undang dan peraturan ilahi dan sentiasa menyediakan diri untuk bekerja dengan ikhlas kepada Allah dalam menuju keredaan. Keimanan seperti itu adalah pendorong yang paling kuat untuk manusia bekerja dan berusaha demi kejayaan dunia dan akhirat. Baginda SAW melakukan seruan itu dengan penuh kesedaran dan keinsafan. Orang musyrikin faham akan seruan itu. Oleh itu orang yang ada kaitan dengannya dalam pelbagai aspek telah bangun untuk menentang. Padri-padri merasa bahaya bahawa seruan itu akan mengugat kekuatan parti besar. Orang kaya melihat seruan itu sebagai penghalang kepada timbunan harta dan hidup mewah mereka. Sekalian kita lihat di sini bagaimana konsep la ilaha illallah disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama kata pengarang, Nabi bercakap langsung tentang konsep ini. Bertemu para sahabat, itu manusia, dan bercakap tentang konsep la ilaha illallah, apakah kandungan. Dan dia tidak pergi kepada hal-hal lain, sebab hal-hal lain itu akan dengan sendirinya tunduk di bawah acuan la ilaha illallah bila orang faham makna la ilaha illallah. Sebagai contoh, satu hari kata Nabi kepada para sahabat, man qala la ilaha illallah mukhlisan dakhala al-jannah. Faqalu
fama ikhlusuha ya Rasulullah? Faqala sallallahu alaihi wasallam, an tuhzakum an kulli ma harrama Allah alaikum. Atau kama qala. Hadis riwayat Al-Khatib. Kata Nabi, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas, dia akan ke syurga. Sahabat-sahabat tanya Nabi, ya Rasulullah, apa makna mengucap dengan ikhlas? Apa makna mengucap la ilaha illallah dengan ikhlas? Lalu kata Nabi, makna ucapan ikhlas itu ialah kau meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah, dan kau meninggalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Ini antara konsep yang dibawa bila kita menyebut la ilaha illallah. Maknanya kalau benar la ilaha illallah, kalau benarlah syahadah kita itu, antara kesannya kata Nabi, dia berkonsep apa dia? Orang yang mengucap ni akan meninggalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah, yang dilarang oleh Allah SWT. Jadi kalau kita ambil yang tu, agak-agaknya ini kita ke mana? Memahami konsep ini dengan jelas beginilah yang diperlukan oleh orang yang nak menggerakkan Islam dalam masyarakat. Tak ada makna kita bercakap Islam tiba-tiba mungkar jalan terus, maksiat jalan terus. Nabi kata perlu kita fahami bahawa dalam konsep la ilaha illallah ni, bila mengucap aja, berhenti buat mungkar, berhenti buat yang diharamkan oleh Allah SWT. Kalau tak sampai ke situ, maknanya apa? Maknanya la ilaha illallah kita tidak ikhlas kepada Allah SWT. Jadi maknanya ucap juga, yang larang buat juga, sayang juga, lawan juga. Katanya sayang pada Allah kan, katanya cinta pada Allah, tengah-tengah cinta lawan pula Allah. Ke mana cerita? Mereka kata di pengarang bahawa pengaruh dan martabat Islam ini tak mungkin digerakkan oleh yang lain daripada la ilaha illallah. Dia merupakan hal yang mendasari setiap perbuatan orang yang namanya beriman kepada Allah. Jadi kata di pengarang sini bahawa sesiapa yang tak benar-benar memahami konsep ini, maka dia tak akan mampu untuk membina masyarakat menurut garisan Islam. Bila konsep tak difahami dengan betul, bila la ilaha illallah tak difahami dengan betul, kita tak dapat membina masyarakat berdasarkan garisan Islam. Sebab itu kita perhatikan dalam kehidupan kita hari-hari ni kan, ramai yang mengucap la ilaha illallah ni, tapi masih nak melaksanakan la ilaha illallah ramai orang bantah. Sebagai contoh mudah, tuan-tuan tahu kan TPPA nama kan? Tahu tak? Jangan yang baru tahu. Apa dia? TPPA ni tenaga penyamun, penyangga antarabangsa. Kalau sekiranya rekod dah menunjukkan banyak perkara kan, masih nak buat, oh okey, semua okey, dah jadi okey. Masa nak benda tu, oh okey, kita janji, kita lepas tu keluarlah belang sebenar kan. Masa nak ni berjanji, Masya Allah, kita janji akan ada kebaikan, kita janji, akhirnya habis tu keluarlah hakikat sebenar. Terus kita antara syarat ini nak menambahkan betapa hebat penjajahan kan? Untuk melaksanakan TPPA ni, Malaysia kena pindah berapa hektar? Sekarang kita ambil tahu
Malaysia bersedia menerima TTPA dan sanggup rela dengan penuh hati pindah 26 akta Melayu. 26 akta kali pindah tak termasuk peringkat negeri enactment. Peringkat federal saja kata taklimat di parlimen yang diberi kepada menteri berkenaan, Malaysia bersedia kena pilih 26 akta untuk raikan Amerika. Sebab TPPA ni tu ayah dia siapa? Amerika. Tapi sejak bila Amerika ni baik? Was-was kan? Sejak bila Amerika ni baik? Yang bunuh Iraq siapa? Yang gerakkan Kuwait siapa? Semua dia lah. Di belakang dia ni Zionis antarabangsa. Dan setiap langkah-langkah untuk apa? Langkah untuk menjajah dunia. Nampak sangat jajah apa? Nampak sangat kita jajah apa dia? Nak ambil aja kamu ubah 26 akta kamu. Peringkat awal nampak dah kita dijajah kan? Terpaksa ubah 26, pindah 26 akta untuk masukkan clause TPP. Sepatutnya dia ajak kita jadi ahli, dia tengok dekat kita tengok dekat dia. Dia yang beria sangat minta kita masuk, patut apa? Ada syarat kita sikit kan? Tak ada syarat dia 26 akta. Untuk meraihkan Amerika kita sanggup pindah 26 akta. Untuk meraihkan Allah kita tak sanggup pindah 1 akta. Siapa besar? Mana la ilaha illallah? Permintaan untuk pindah 1 akta parlimen supaya membolehkan hukum Islam dilaksanakan. Berapa akta lagi ada? 1 je. Tak boleh, tak sesuai. Belum lagi masuk akta untuk Allah. Kita tak boleh pindah 1 akta. Untuk dunia kita, untuk kononnya kemasyhuran dan kejayaan kita di dunia ni, kita siap pindah 26 akta. Sebab tu kata di pengarah, orang yang benar-benar menjiwai la ilaha illallah ni tak akan mampu menggerakkannya di atas garisan Islam yang sebenar. Bukti apa dia? Nak pindah 1 akta pun tak sanggup bagi jalan. Sedangkan untuk apa tu? Untuk melaksanakan kanun syariah Islam. Kita tak bagi laluan sampai sekarang. Tiba-tiba ada untuk Amerika. Berapa nak pindah? Kami pindah, tak ada masalah. Tak ada masalah. Rupanya antara Allah dengan Amerika, kita pilih Amerika. Permintaan Allah tak dilayan. Permintaan Amerika kita layan. Bahkan berapa ratus-ratus? Kalau kita minta 1 dia dapat 26, berapa ratus? Pening mikir. Kalau 1 ke 1 dah 100% kan? 1 ke 26 tak payah kira, uang. Hebat kita. Lepas tu la ilaha illallah. Ni apa nama? Apa nama? Apa sifat orang-orang yang akan menjunjung kitab ilahi? Kata pengarah apa dia? Pertama, yang benar-benar faham tentang konsep ini. Yang pertama apa dia? Yang diharapkan untuk melaksanakan seruan ini, yang pertama ialah orang yang benar-benar patuh pada undang-undang Allah serta peraturan. Yang akan sanggup junjung perintah ini adalah orang-orang yang patuh dan akur kepada undang-undang Allah dan peraturan. Hanya mereka inilah yang diharapkan untuk menegakkan konsep prinsip la ilaha illallah. Kita junjung kali ini
Kita patuh ke hari ni. Kita baca sudah ada hari ni komen ACP. Tu ACP, Assistant Commissioner Police, pasal judi. Judi ni haram ke halal? Seluruh sampai kata si ACP ni kita heran. Nak heran macam mana benda tu dibenarkan? Kalau kita tangkap yang haramnya, judi halalnya ada. Mengapa benda yang sama kan, benda yang sama tiba-tiba ada haram, ada halal? Tetap heran. Benda sama, sama-sama babi. Ada babi halal, ada babi haram, ada. Babi tak boleh pula kan. Judi ni kan di mana pun judi ni kan, di premis mana pun, buat kat masjid pun judi dah haram ke halal? Ustaz akal kat masjid tak boleh pun. Kami kat masjid ni, yang namanya judi ni letak di bumi mana pun dia haram Islam. Tiba-tiba sampai bumi Malaysia katanya Islam, halal pun tak. ACP dia kata apa? Kita tak tahu macam mana menangani judi sekarang. Sebab tak ada dasar yang mengharamkannya. Yang ada apa dia? Tangkap judi haram, lepas tu lesen ganjang, akhirnya orang main macam biasa. Agak-agaknya barangkali yang main haram pun heran kan, ini bukan judi, sana bukan judi, tak bertanya lagi. Macam kita kan, kalau kita kuno kan, hari kami tentang pakai baju, tiba-tiba di Putrajaya tak pakai, di CKR pakai. Bertanya tak kita? Arahan kata kami batik sana tak nak pasal boleh buat tak pakai, orang lain kena pakai. Sebab sekalian, betulkah kita ni patuh dalam undang-undang dan peraturan ilahi? Ini sajalah, hanya orang-orang yang masih pegang teguh ini saja yang diharapkan untuk mengikut prinsip yang terkandung dalam la ilaha illallah. Itu yang pertama. Yang kedua kata orang apa? Iaitu orang yang sentiasa menyediakan diri untuk bekerja dengan ikhlas kerana Allah bagi mencapai keredaan. Mensiapkan diri ni maknanya apa? Tentang kalau jadi engineer kena siap apa? Kalau nak buat jalan kena siap apa? Dia siap dari siap apa? Persiapan Islam pertama tak persiapan apa? Persiapan akidah. Sebab yang tak tumbang dia orang ada akidah, yang akidah tak mantap tumbang. Sama sahabat ni tak sampai tumbang. Yang dah bertaraf syuhada rupanya tumbang. Sebab masih teringin, masih ada bayangan harta dunia ni. Semua sahabat nampak bertuahnya dia syahid. Seperti Nabi kata tak? Nabi kata dia mati kafir. Terpanjat sahabat. Berapa banyak musuh ditebas kan? Tiba-tiba sahabat yang menyaksikan kehebatan dia. Bertuahnya dia Rasulullah, kami yang nanti tak syahid, dia syahid. Nabi kata tak, dia mati kafir. Pasal apa Rasulullah? Cuba kamu tengok dalam pokok ni, dia ambil kain lebih awal daripada Nabi bahagikan. Sebab terampasan perang ni hanya Nabi yang boleh. Belum dibahagikan dia masuk dalam pokok ni. Maknanya pada mendahului Rasul. Kalau hanya ambil kain tu aja Nabi katalah mati kafir, kita ambil apa lagi? Kita ambil apa lagi? Tapi tak apa, dah pulang setengah kan. Faham tak? Dia pulang gambar tak ada, ambil pun gambar tak ada. Kita di Malaysia tu saya kata banyak kan, sikit pun cek, mock cek kan, tu dia besar almari. Itu prinsip orang pergi sedekah kat Malaysia kan, dia mesti ada cek kan. Nak bagi surau minta mock cek juga.
Dan sekalian cuba kita bayangkan hari ini, sudahkah kita mempersiapkan diri kita? Kita bersiap benda. Kalau kita ambil kata-kata seperti kita mentafsirkan ayat surah Fussilat, apa dia kata? Bersiap makna pertama dia kata bersiap ni ialah memastikan kita kekal di atas tauhid dan menjauhi syirik. Jangan cuba-cuba nak meraba-raba kesyirikan. Rupanya di samping Allah ada yang lain. Di samping Allah nak apa? Di samping hukum Allah ada hukum lain. Di samping perintah Allah ada perintah lain. Di samping ada yang lain. Itu namanya syirik. Faham pula ayat tenggelam dalam Arinah ni. Di samping Allah ada yang lain. Matlamatnya Allah, tapi di samping itu ada matlamat yang lain. Bersiap dengan konteks bersiap dengan keimanan yang benar. Dan cakap pasal yang benar ni semua kita faham kan? Al-Quran dah menjelaskan segala-galanya. Bersiap dari apa? Bersiap dari segi ibadah. Untuk tujuan apa? Taqarrub. Dekat. Bila kita dekat dengan Allah, kita akan jauh dengan musuh dia. Makin taqarrub kita dengan Allah, makin jauh dengan musuh Allah. Sudahkah kita berusaha untuk melakukan raqabah kepada Allah? Sebab apa? Dengan cara ini baru kita boleh minta dengan Allah kan? Baru boleh minta dengan Allah. Ya Allah, syukurnya buat kerja, tolong sikit Allah. Tapi kalau dah jauh, nak minta tolong macam mana? Ingat tak bila Nabi nak tolong? Allah kata, ya Allah, terima minta tolong ni siapa? Siapa yang sebut dalam Quran doanya makbul siapa? Allah sebut dalam Quran. Kita masuk tak golongan yang Allah kabul doa? Dan sekalian, bila Allah kata ud'uni astajib lakum, berdoalah padaku nescaya aku perkenankan. Siapa? Takkan pakai burung je kan? Siapa? Allah sebut paling penting bila berdoa apa? Kamu tak melakukan syirik. Yang kedua, kamu tak sombong. Minta pada Allah tapi masih sombong. Sombong apa? Kau minta pada Allah, cakap Allah tak dengar. Kau minta cakap Allah, Quran Allah tak pakai. Kau minta pada Allah, Rasul Allah tak ikut. Macam mana cerita? Itu Allah sebut dalam Quran, bukan saja doa tak dikabulkan, bahkan kata Allah, kamu akan diheret ke neraka Allah SWT. Allah sebut dalam surah Mukmin. Jadi kata di Muharram bahawa yang diharap untuk menjunjung prinsip la ilaha illallah ni ialah awal-awal yang pertama tadi patuh dan akur kepada undang-undang dan peraturan Allah. Yang kedua, yang bersiap untuk memikul tanggungjawab ini. Bersiap. Dulu kata Nabi boleh sebut je medan ni kan, sahabat berduluan, mereka mempersiapkan dirinya. Yang tak ada apa dia? Munafik. Munafik kata apa? Rasulullah, kami bukan tak nak pergi, tapi kami yang ada dia bagi alasan. Munafik banyak alasan. Tuan-tuan nak tahu cerita ni, baca surah Taubah bagi perang Tabuk. Perang yang munafik paling banyak alasan. Aku bukan tak nak pergi Rasulullah, tapi isteri ngandung begitu kan. Aku bukan tak nak pergi, tiba-tiba kena gatal pada Rasulullah. Macam-macam alasan lagi. Yang mukmin pula, Rasulullah, kami nak pergi tapi senjata tak ada. Tolong cari kat senjata. Kami nak pergi Rasulullah. Kali tunggu itu. Berhimpun lawan tak apa. Berhimpunlah si mukmin yang tak mampu ni di satu tempat, menanti kuku ada beli supply pedang ke perisai ke untuk berjuang. Datang lagi, Rasulullah nak pergi. Ada pedang? Tak ada. Ada tak ada? Ada situ. Akhirnya dah kumpul ramai-ramai. Nabi tanya, ada tak siapa-siapa yang ekstra pedang? Masa itu kita tak pakai. Kalau ada, maka dia aku juga.
Contoh bakar tak sini. Tiba-tiba kami ada sini, kami ada seorang satu. Nabi tengok sebelah. Kata Nabi apa? Wahai sahabat aku minta maaf. Aku pun tak ada. Yang lain minta ampunan, bagi. Minta maaf. Tinggallah di Madinah. Menangis. Siapa dekat dikenal mereka apa dengan kumpulan yang dipanggil Al-Baka'ud. Kumpulan yang menangis di Madinah kerana apa? Tak dapat menangis. Ikhlas mereka. Sejak awal mereka setuju, cuma tak ada alat pun sebelah. Bersungguh mereka untuk menjunjung perintah. Akhirnya mereka pergi dalam perjalanan apa Nabi kata? Dan perjalanan pergi. Ada seorang yang juga yang baik oleh Syekh Jabir kan? Nabi kata satu ketika Nabi dah berhenti rehat, Nabi himpun sahabat Nabi kata sahabat-sahabat sekalian dia kata ada satu grup di Madinah yang mereka itu dikata dia apa? Tidak ada lembah kita tak lalui, tak ada lubang kita tak turuni, tak ada duri yang menusuk ke kaki kita, melainkan mereka di Madinah terdapat pahala macam kita. Yalah sahabat ni pasal apa Rasulullah? Memang tak pergi tapi pahala sama dapat. Nabi kata apa? Bihusnin niyyah, kerana benda yang niat mereka untuk menyertai kita, tapi kalau terhalang oleh apa? Terhalang kerana tak ada bekalan, tak ada senjata. Allah beri pahala sama. Sebab sekalian di sini penting apa? Ikhlas dalam perjuangan. Walaupun tak dapat, tapi apa dapat? Dan atas sekali yang ada matlamat semata-mata untuk apa agar mendapat keredaan Allah SWT. Kata pengarang lagi, inilah yang mendasari, inilah merupakan motivasi paling kuat untuk mereka nak berjuang di jalan Allah. Itu sedar bahawa tidak ada yang lebih berharga daripada keredaan Allah SWT. Nabi tanamkan perasaan. Tidak ada yang mahal daripada keredaan Allah. Lalu kata orang musyrik faham. Kalau itu mereka menentang dan sebagai aspek. Sebab mereka tak nak ikut Islam saja. Bagi orang musyrik, mereka tak nak ikut Islam saja, mereka nak ikut pakaian lain. Itu namanya musyrik. Tauhid maknanya satu kan? Wahid, ahad, tauhid. Pakai satu je, satu jago, satu tu Allah. Musyrik tak nak pakai, sebab di samping itu nak pakai yang lain. Di samping Islam nak pakai yang lain, di samping Quran nak pakai yang lain. Sebab itu mereka terpaksa berlawan. Yang nampak boleh mendatangkan untung, bila luar, kita ikut. Bila dengan agama ni rugi, tak boleh ikut. Kemudian kata pengarang lagi, demikian juga para padri merasa bahaya sesuatu akan menggugat kekuatan institusi mereka. Orang kaya tak mentang sebab apa? Risau takut timbul harta mereka hilang. Risau takut hidup mewah mereka terancam. Dan sekalian, kalau kenal kita rasa hidup mewah kita itulah sumber ketenangan. Hal itu saya terpukau bila ditakdirkan Allah punya adik kemah benda. Dia nampak macam Allah susah pula kan. Khutbah nun belah-belah Sya'alam, pancet kereta dekat kota dalam sarang. Dia yang kena itu mula-mula tengah-tengah tak. Benda tu kan berhenti. Yang aku tayar cabut. Tengok-tengok satu benda yang berkat buang saya, lepas tu di hujung dia macam benda tak nampak. Macam aluminium ke, betul di ujung tu dia tajam, melekat kat tayar. Sekata dekat sahabat yang bersama, jangan cabut, sebab kalau cabut angin akan keluar. Jalan terus, tang senyap. Bila senyap 10 meter rapat tepi.
naik taksi sampai ke masjid. Tapi taksi pun hebat juga kan. Sampai atas surau tu, dia bukan tamak, dia bukan belum lahir. Saya nak bayar. Tak mahu Ustaz, tolong sampai ke sedekah saya ke masjid. Alhamdulillah. Cuma sedekah sampai dia tu sendiri kot. Cuma saya doakan, saya doakan moga-moga sedekah itu akan menjadi salah satu petanda awal untuk dia kembali pada Allah. Sebab apa? Saya tidak-tidaknya hati dia masih iman teringat sedekah di masjid ni besar pahala. Dan saya minta kita pun orang masjid sama-sama doa kita, moga-moga dia singgah di mana-mana. Bagai dia dah tak singgah sini kita tahu kan. Solat, habis solat balik, tunggu taksi juga lah. Dan datang taksi balik taksi. Dah dekat suku jam tak taksi. Kata sahabat, jom kita nak kat jalan besar ni. Jalan taksi. Jalan tengah baru nak jalan, datang satu BM besar. Lepas tu dia terlalu dia berhenti, reverse. Tak nampak awak, dia buka tanya, Ustaz lagi mana? Saya kata, kami tunggu taksi tak ada, nak pergi jalan besar tu. Tak tahu tak jalan dari sini jalan besar tu berapa jauh? Tak tahu lah, dekat 2 kilometer lah. Dalam hati kan, action dalam hati, action kan. Dia kat dalam hati kilometer kan apa pun, baru 2 kilometer. Tengok di Ali Mali dia jalan kaki dia Mekah ke mana, ke Kubah bawah 1 kilometer, jalan kaki Ali. Rasa action kan. Dah mana naik taksi ni? Naik taksi ni kita BM Selesi taksi kita. Saya berkata Masya Allah, hebat Allah kan. Saya pun tanya dia, dah masuk dari mana tu? Dari masjid lah. Pasal apa nampak sana? Gini cerita. Kita nampak dekat cermin ni, dekat cermin tu berderet-deret stiker apa? Kelab golf sana, kelab macam-macam kelab. Tak pernah ada kelab cermin tu. Dulu tempat-tempat ni lah katanya kegelapan, kabur ya kan. Tempat-tempat kelab-kelab eksklusif ni lah kononnya tempat mencari ketenangan. Rupa-rupanya Ustaz bila duduk kat masjid baru tahu masjid tempat ketenangan. Lepas tu dia kata, setelah saya kenal ketenangan tu di mana, rasa berat nak bangun kita mencari jemaah. Sebab jemaah ni hari yang hebat kan. Jadi zikir lama sikit tadi kita itu je. Rupanya nak tunggu pula dengan kita yang dah sesak kan. Berceritalah dia tentang kehidupan dia yang hebat-hebat. Rupanya apa? Rupanya dia properti dia berapa padat kan. Nak sebutnya apa dia? Kita cari tempat lain kepada tempat lain. Kata dia pengarang, banyak orang kaya risau kemewahan hilang, risau harta sebab apa? Kita rasa dengan harta ni lah kita malah ketenangan. Mewah tu tenang, dak rupanya kita rasa berapa banyak orang mewah tenang gitu. Sebab tenang ni bukan di harta, tenang di sini. Tengok tenang kat mana? Tengok rumah tenang, tengok statement bank tenang, tak tenang. Yang tenang kat sini. Allah kata ala bizikrillah, tenang ni sebab ingat Allah. Ingat Allah tenangnya sebab apa? Bila kita ingat Allah, susah tapi Allah ada. Susah tapi Allah ada. Lepas tu kalau kita baca hikam Ibn Atta'illah apa dia? Antara hikam kita apa? Kadang-kadang kamu wahai hamba ku tak faham. Aku tak cabut hujan tu sebab apa? Sebab kalau aku cabut hujan tu kamu lupa kat aku. Jadi untuk kamu sentiasa ingat kat aku terus menguji kamu. Dengan menguji itu kata dia, kita akan ingat. Dan bila kamu ingat aku, kamu dapat rahmat. Punya hujan ni nak menempah rahmat. Kita pula bila kena uji kan, asyik aku. Rupanya apa? Allah sedang bawa kita mendekatinya serapat mungkin. Cuma kita kadang-kadang tak faham yang bahasa dan tindakan Allah tak ada hamba. Jadi untuk itu kata dia, mana hamba orang rasa gitu kan?
Ni kalau diamalkan Islam kan terancam lah kita. Diamalkan ni kita hilang itu, kita hilang ini. Bisnes tak macam-macam kan. Rupanya bukan itu. Kan sekedar kadang-kadang kita terlalu sayang dengan dunia. Kita rasa dunia ni segala-gala sampai lupa. Seorang ulama yang hebat, satu hari Perdana Menteri Mesir Ali Pasha berkata kepada seorang imam yang namanya Abdul Wahab Sya'rani. Dia kata, wahai Tuan Imam, saya nak jumpa Presiden hari, ada apa-apa kena pesan bila aku sampai? Kata Ali Pasha kepada seorang syekh yang masyhur pada zaman itu kan. Apa dia kata? Aku tak ada apa-apa keperluan dengan Presiden, tapi kalau kamu dan Presiden ada keperluan dengan Allah, beritahu aku biar aku sampai. Malu Ali Pasha. Akhirnya dia kata, memang kamu awal sentiasa bergantung kepada Allah, sedangkan kami banyak mengharapkan manusia. Terasa Ali Pasha dengan ayat tu kan. Kalau ada apa-apa cakap lah, aku rapat kan gitu. Aku rapat dia, kalau ada cakap lah. Mana tahu lepas ni boleh henti usaha pula contoh kan. Kita rasa dengan manusia kita pandang rapat, ya Allah rapat lah. Tentuan kalau orang yang dia faham bahasa, orang sakit dia biasa bangga rapat dengan siapa? Dengan siapa dia paling bangga kalau dia sakit? Dia bangga dengan rapat dengan siapa? Kadang doktor kan, aku nak pakar tu, aku nak kau sakit kan gitu. Sebab dia sakit, rujuk pakar. Kalau kita ni Islam, hamba Allah yang beriman, kita bangga dengan siapa? Bangga dengan Allah. Bangga. Sebab tu kata dia Sya'rani kan, alangkah hebatnya kita dengan kadang-kadang seorang mukmin tak bangga dengan Allah. Mukmin tak bangga dengan Allah. Kita patut bangga jadi mukmin. Sebab bila kita mukmin, kita ada Allah. Sebab itulah Al-Quran Allah sebut hasbunallah. Kan di hujung surah At-Taubah kan, hasbunallah ni'mal. Cukuplah Allah. Kita tak perlu benda lain. Tapi di dunia ni ada orang tulis buku cukuplah Allah, tapi tak cukup juga. Buku kata cukup Allah, jadi dia tak cukup. Kita ambil juga sumber lain, kita ambil juga gagasan lain, kita pakai juga sistem lain. Dalam buku cukuplah Allah, seperti masih tak dalam keadaan ini cuma orang yang terang hati dan cerah dadanya dan sinar iman saja menjadi bahawa seruan dakwah Muhammad adalah panggilan kebenaran dan seruan suci, dan mereka bersedia menghadapi maut kerana ini. Ustaz sekalian, sebab itu dulu dia sebut nak pergi jihad kan, semua orang menawarkan diri. Sebab berjuang untuk Allah ni semua orang tawar diri nak ikut, hatta ke peringkat yang paling kecil. Kisah Mus'ab kan, yang masih itu belum sampai ke umur dibenarkan perang, menangis akhirnya dibenarkan perang. Maknanya apa? Tak ada seorang yang tak bercita-cita untuk syahid. Sebab kita tahu syahid ni pun kat walaupun bercita-cita belum tentu dapat. Khalid Panglima tak syahid dia. Yang syahid Allah Irawah. Yang syahid Ja'far At-Tayyar, dia tak syahid, mati atas kaki. Bayangkan berpuluh medan dia beri, tak syahid, dapat luka. Bagi Allah SWT berapa dia? Allah kata
yang di antara kamu ni kata aku pilih untuk jadi syuhada. Allah pilih. Bukan kita boleh pilih diri kita, cuma kita boleh menawarkan diri. Terpilih tak terpilih tak tahu. Sebab tu Allah kata apa? Allah kata, aku pilih dengan kamu yang beriman ni syuhada. Allah pilih. Lepas tu kata dia, siapa yang layak ni? Yang cerah dadanya dengan sinar iman dan terang mata hatinya. Terang mata hati ni apa? Siapakah disifatkan dengan terang mata hati dalam Quran? Allah sebutkan satu brand, namanya apa? Ulul Albab. Ulul Albab. Siapa mereka ulul albab ni? Fabashshir ibad alladhina yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsana ulaika alladhina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Allah sebut sifat yang ulul albab apa? Mereka sentiasa apa? Sentiasa bergembira dengan apa yang datang daripada Allah. Fabashshir ibad. Mereka akan serasa seronok menerima Allah, menerima ketentuan Allah. Kemudian fayattabi'una ahsana. Mereka mengikut yang terbaik yang diturunkan oleh Allah. Apa dia? Selepas Taurat, Injil, Zabur, yang terbaik ialah Quran. Mereka ikut, ittabi', mereka ikut yang Allah turun. Itu ulul albab. Rupanya orang cerdik ni orang yang ikut Quran. Bila yang cerdik kata ikut Quran, yang tak ikut tak faham pula. Betul sebab Quran mudah kan? Siapa bersama Quran ni, dia cerdik, dia ulul albab. Yang meninggalkannya lawa ulul albab, ulul albab. Sebab tu dah sekarang hebat macam mana pun kita kan. Bila kita lari daripada Quran ni, tak hebat. Sebab tu kadang bila kita dengar pokok ni cakap Allah Akbar, saya bukan tidur, saya menghayati. Contoh agak-agak dah cakap tu. Siapa yang Quran kata dada yang terbuka ni? Siapa yang buka dada? A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Ayat biasa bagi tuan-tuan. Surah Az-Zumar. Afaman syaraha Allah sadrahu lil Islam fahuwa ala nurin min rabbih. Allah kata, siapakah lagi orang yang lebih baik, lebih bertuah daripada mereka? Allah bukakan pintu hatinya, Allah buka sadrahu, Allah buka dada dia untuk menerima Islam, terima Islam. Dan dengan menerima Islam kata Allah pada fahuwa ala nur, dia berjalan di atas hidayah, dia berjalan di atas cahaya. Dan sekalian, kalau rasa nak berjalan dengan cahaya, kita faham tak? Kalau tunggu tafsir dia apa? Tuan-tuan, cahaya ni dia laju ke pelan? Tuan-tuan, kalau suluh torchlight yang bateri banyak, bukan bateri habis, picit dia sampai kan? Kita picit aja sampai. Maknanya apa? Lajunya kita bergerak bila pakai cahaya Allah. Lajunya kita punya proses pembangunan, proses kejayaan bila pakai cahaya Allah. Kamu berjalan di atas cahaya. Pertama sebelum dapat tu, tolong buka dada. Tolong buka dada sadrahu lil Islam, untuk menerima Islam. Hari ni kadang-kadang kita bercakap tak terima je.
Timbang hati kita orang tutup satu hari. Tawaran demi tawaran dibuatkan, tiba-tiba tak buat. Sebenarnya menghalang kita ialah ketidakbersamaan kita dengan Islam. Contoh, Mufti ke-22 Kerajaan Turki Osmani, Syekh Sa'aduddin, pada zaman Sultan Ahmad pertama, Sultan Ahmad Kim Surat. Wahai Tuan Mufti, mengapa negara ini terus mundur? Rakyat miskin gini. Kita berdepan macam-macam masalah ni. Tolong bantu aku untuk menyelesaikan masalah. Tiba-tiba saat dia jawab, sebari saja, ini bukan urusan saya. Antum ini bukan urusan saya, menyinggung dah khalifah kan. Celaka. Bagi kita masa kita kan, panggil dia datang, orang ngajar tu kan, duduk depan, tenang. Orang faham tu, tenang. Kamu tahu tak, kamu telah menghina surat aku. Aku punya sirih masalah, punya sirih negara ni, kamu jawab dengan sebagai itu aja. Patut kamu buat macam tu. Mufti kata, tuan-tuanku, itu bukan jawapan saya. Saya cuma menyampaikan jawapan rakyat di negara ni sekarang. Kita ada masalah, itu bukan urusan saya. Kita TPP, itu bukan urusan saya. Begitu kan? Kita ada masalah GST, itu bukan saya punya lantak demo. Itu bukan urusan saya. Kita ada masalah rasuah, itu bukan urusan saya. Kita ada masalah tu, itu bukan urusan saya. Bukan urusan saya. Rakyat dah tak ambil tahu tentang negara, tentang sebaik berislam di negara. Akhirnya Allah menurunkan balik ni sekarang. Sebab setiap awal dalam Quran kita ada bertanggungjawab individu, keluarga, masyarakat, negara, ummah. Jangan cuba kata apa, ini bukan IP tanggungjawabnya. Setidak-tidaknya tanggungjawab kita paling penting apa dia? Yang 5 tahun sekali. Tahu apa dia? Kau tak tahu dia melayang betul dia. Masa kita diminta untuk mainkan peranan untuk apa? Memenangkan Allah Rasul. Apa kita buat situ? Lepas tu kata Sa'aduddin, mereka dah tak heran. Yang penting itu bukan urusan saya. Sikap inilah tuanku telah merosakkan negara. Dia tak kisah. Dah aptak ni bukan saya, urusan saya. Itu urusan demo. Betulkan balik pemikiran rakyat kita ni. Jangan sampai setiap yang berlaku ni semua kata dia bukan urusan. Sedangkan dari segi Islam tak ada urusan yang bukan urusan seorang Muslim. Dia setiap tidak apa, ingat apa kata Nabi? Ini hadis muttafaqun alaih. La yahqirun ahadukum nafsah. Jangan ada di kalangan kami merosakkan diri dia sendiri, membinasakan diri dia sendiri. Terkejut sahabat. Kalau ya Rasulullah, kaifa yahqiru ahaduna, macam mana dikatakan kami membinasakan diri kami, Rasulullah? Tara, kamu nampak ni, berkata macam-macam penyelewengan, macam-macam keburukan, macam-macam maksiat masyarakat, kamu tak cakap sepatah pun, kamu tak komen sepatah pun. Maksudnya kita akhirat Allah tanya kamu, yaqullah azza wa jalla, Allah kata kat kamu, kenapa tak cakap sepatah? Tiba-tiba kata dia dijawab, dia hamba apa dia? Ya inni akhafun nas, wahai Allah, aku takut manusia marah. Lalu kata Allah tanya bagi, kalau gitu Allah kata apa? Bukan aku selama yang kamu takut dia. Masa itu kata Nabi, Allah berkata apa? Kalau gitu itu tempat kamu. Nabi kata jangan ada seorang pun yang tak mainkan peranan untuk apa? Untuk menegur benda tak betul. Kita masing-masing ada cara. Tak apa, hari-hari tak boleh tegur, tapi 5 tahun sekali tolong tegur dengan cara betul. Maknanya apa? Jangan sampai berketuh dengan kerakusan dan
kezaliman yang berlaku hingga menghentikan hatta kepada Allah SWT. Sekali itu, dan hari ini saya nak kongsikan tuan-tuan program wakaf kami dengan sekolah tahfiz Al-Quran. Kalau kita wakafkan pada anak-anak kita ada kegiatan nak belajar tahfiz, kami bergerak ke beberapa tempat yang Sabah. Baru ni Ustaz Fauzi dan beberapa rakan balik kepada Pulau Gaya untuk membantu mereka. Antara yang dibantu apa dia? Masjid. Tuan-tuan di sana masjid kipas satu. Korang tengok masjid kipas satu ni. Nak belajar bayar kan. Alhamdulillah salah-salah kita bantu dapat kita gerakkan dan dapat bantu mereka sekitar 12,000 untuk baiki masjid. Kemudian kita sekarang ni menggerakkan pula untuk adik-adik kita yang tahfiz dengan Quran ni yang kita ada wakafkan di luar bersama sahabat kita, insyaAllah. Dan siapa nak wakafkan kita ni untuk adik-adik kita, moga-moga sedekah jariah kita akan bermanfaat untuk perjalanan kita menuju Allah SWT. Sekadar itu tangguh tasbih kafar surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والله أعلم. أقول هذا، استغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.